Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Syafiqah binti Nur Azman, memegang nombor matrik di 2010615 dari kumpulan 9. Apabila anak mula bertutur biarpun hanya sekadar perkataan pendek dan kurang jelas, ibu bapa pasti berasa sangat teruja hingga merakamnya untuk disimpan sebagai detik indah dalam memori ingat mereka. Ia memang antara saat menggembirakan apabila anak melangkah dari satu fasa ke fasa lain dan menunjukkan kemajuan dalam perkembangan pembesaran mereka. Bagaimanapun, kadang-kala ibu bapa mungkin sedikit kecewa ataupun sedih sekiranya anak mereka mengalami masalah pertuturan sehingga apa yang diperkatakan sukar difahami. Menurut pakar perunding perkembangan kanak-kanak Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Raja Juanita Rajalup, sebutan pertama antara detik gembira yang akan dikenang sepanjang masa. Penggunaan bahasa adalah cara komunikasi khas manusia dan skil itu jelas dilihat berkembang ketika kecil. Malah usia kanak-kanak antara 2 hingga 5 tahun dikenali juga sebagai umur berkomunikasi. Bayi dari usia 6 bulan akan menyebutkan ba-ba-ba atau ma-ma-ma seolah-olah cuba membalas apabila ibu bapa bercakap. Pada umur 1 hingga 2 tahun, banyak perkataan sepatah yang akan disebut dan difahami. Kanak-kanak berusia 2 ke 3 tahun bercakap dalam frasa 2 ke 3 perkataan dan daripada 3 tahun, kanak-kanak biasanya bertutur dalam ayat dan boleh bertanya dan menjawab soalan. Bagaimanapun, menurut Dr. Raja Juanita, kira-kira 15 hingga 20% daripada kanak-kanak berumur 2 tahun tidak bertutur mengikut apa yang dijangkakan bagi usia mereka. Katanya kebanyakan kanak-kanak memang lambat bercakap dan 50 hingga 60% daripadanya akan mahir bertutur apabila mencapai umur 4 ke 5 tahun. Namun antara 5 hingga 8% daripada kanak-kanak mempunyai kecelaruan bahasa dan akan terus mengalami masalah bahasa sehingga ke alam persekolahan atau dewasa. Kecelaruan bahasa apabila seorang kanak-kanak mempunyai kesukaran pertuturan dan pemahaman, kanak-kanak itu tidak mempunyai sebarang gangguan perkembangan lain, contohnya gangguan spektrum autisme, ketidakupayaan intelektual atau kecacatan fizikal seperti masalah pendengaran atau palsi cerebral. Manakala kanak-kanak lelaki lebih mudah terjejas. Pengaruh genetik, faktor persekitaran. Menurutnya, genetik ialah satu faktor yang menyebabkan masalah kecelaruan bahasa. Sekitar 26 hingga 45% daripada individu dengan kecelaruan ini mempunyai ahli keluarga atau waris terdekat yang mempunyai masalah membaca, menulis serta gangguan bahasa. Dr. Raja Juanita berkata, rekajan radiologi membuktikan otak kanak-kanak yang mengalami kecelaruan itu memproses sesuatu tugasan yang membabitkan bahasa secara berbeza. Kemungkinan pengaruh genetik serta gabungan faktor persekitaran menyebabkan perbezaan dalam fungsi otak semasa pemprosesan bahasa. Ibu bapa mungkin perasan anak mereka tidak menyebut banyak perkataan atau tidak memahami arahan berbanding kanak-kanak seusia dengannya. Kadang-kadang penjaga di taska atau guru tadika menyedari terdapat masalah bahasa. Kanak-kanak sebegini seharusnya dibawa berjumpa pakar pediatrik atau pakar patologi pertuturan dan bahasa. Pakar pediatrik akan bertanya banyak soalan mengenai perkembangan dan latar belakang perubatan kanak-kanak itu serta melakukan pemeriksaan fizikal. Doktor akan menilai tahap perkembangan keseluruhan termasuk kemahiran bahasa. Pakar patologi pertuturan dan bahasa akan menggunakan alat penilaian yang khusus untuk bahasa. Menurut Dr. Raja Juanita, kanak-kanak berumur 2 tahun yang mempunyai pemahaman mengikut
umur tetapi mempunyai penuturan yang agak kurang boleh dipantau oleh pakar. Bagaimanapun katanya, anak yang mempunyai masalah lebih ketara perlu menerima intervensi atau pemulihan yang boleh dilakukan di rumah, tadika, sekolah dan dengan bantuan ahli terapi pertuturan dan bahasa. Kajian menunjukkan ibu bapa yang terlatih dan bermotivasi juga berkesan dalam menggalakkan perkembangan bahasa anak mereka. Kesimpulannya, kajian menunjukkan intervensi awal penting untuk menyokong anak yang mempunyai masalah pertuturan dan kefahaman. Kesedaran antara ibu bapa, penjaga dan guru penting untuk memastikan tindakan yang sewajarnya diambil.